Di kelas yang terakhir, kita cuba nak melakar atau melukis lah sini. Okey, dia ada dua perkataan. Satu lakar, satu lagi lukis. Dalam latihan yang pertama ni, dia kata lakar. Lakar je maknanya kita tak perlukan kertas graf. Okey, kalau disebut plot ataupun lukis, maknanya kita kena guna kertas graf dan kena ada skala dia. Maknanya kita kena ada carta dia. Kita kena ada dia punya timetable, dia panggil timetable dia lah. Graf dan dia punya carta data. Carta dia. Maknanya kita kena betul-betul ukur lah. Ada paksi, guna pembaris, guna kertas graf, bla 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 bla. Tapi bila disebut lakarkan saja, maknanya kita kena freehand. Ini freehand. Kita lukis paksi guna tangan tak apa. Kalau ada pembaris lagi bagus. Kemudian kita agak-agak lebih kurang nilai maksimum, nilai minimum, dia punya color dia, sudut dia 180 ke, 360 ke, pi ke, 2 pi ke, kita letakkan di situ. Alright, kita dah pun review untuk soalan yang A, iaitu graph sign. Kita yang belum review sekali, yang belum review lagi ialah soalan B. Soalan B iaitu tangent. Inilah soalan yang ni sekejap. Allahu Akbar. Okey, yang kita belum review lagi soalan yang ini. Okey. Ni saya dah komen dah yang lepas. Okey. Ini dia jawapan, ini dia lakaran yang sebenarnya lah untuk tangent. Okey Macam mana kita nak determine? Macam mana kita nak determine bentuk dia? Mula-mula kita kena tahu dia punya color. Bukan mula-mula lah. Untuk tangent ni color lah yang paling penting sekali. Sebab dia tak ada amplitude. Tangent tidak ada amplitude. Alhamdulillah. Kalau kita nak katakan, kalaulah kita nak cerita tentang Y bersama dengan tangent X. Tangent X dulu jadi tangent X dia bentuk je daripada macam ni lah. Kemudian yang macam tu lebih kurang. Itu tangent X. So kalau kita nak tangent 2X, sebab tangent X ni dia punya color dia pi radian. Kalau Y bersama dengan tangent 2X pula, bentuk dia sebegini. Dan dia punya color dia pi per 2. Jadi bentuk dia macam ni. Ini bentuk dia. Lebih kurang lah. Itu bentuk dia. Alright. Itu tangent 2x. Tangent 2x. Tetapi kalau dia minta negatif tangent 2x. Okay, saya delete balik semua jalan ni. Kalau dia minta negatif tangent 2x. Mungkin saya buat warna merah kot bagi nampak dia punya perbezaan dia. Nampak dia punya kontras dia. Y bersama dengan negatif tangent 2x. Bukan negatif 2. Negatif tangent 2x. Kalau negatif tangent 2x, mana dia pergi ke bawah. Tadi dia punya gerah dia begini. Okey, untuk tangent 2x. Tapi kalau negatif tangent 2x, dia pergi ke bawah. Dari sini pergi ke bawah. Okey. Yang ini pula dia terbalik lah. Oh, tadi tu silap saya buatnya. Macam ni lah. Macam ni bentuk dia. Ini negatif tangent 2x. Tapi masalahnya dia kata dia ada modulus. Maka apabila ada modulus, kita perlu positifkan dia. Semua yang negatif jadi positif. So, bila semua jadi positif, yang negatif tu semua jadi positif macam ni. Alright. So, ini masih sama lagi. Tetapi kat bawah ni, sepatutnya negatif pergi ke bawah. Yang pergi bawah, dia pergi naik atas. Kalau kita cakap tentang positif tangent 2x, kita cakap tentang positif tangent 2x. Sebegini. Y bersama dengan negatif tangent positif dulu. Positif tapi modulus tangent 2x. Dia akan jadi
Yang sepatut ke bawah semuanya naik atas. Semuanya naik atas. Okey, begini bentuk dia. Dia punya translasi pun kosong lagi waktu ni. Belum jadi satu lagi. Kalau kita tambahkan negatif pula, dia semuanya akan pergi ke bawah. Semuanya akan pergi ke bawah. Sekarang ni kita tambahkan satu je situ. Maknanya dia dianjakkan ke atas. Apabila dia anjakkan ke atas, dia dapatlah graf yang seperti warna biru ni. Ini bentuk dia. Jadi begitu. Okey, yang ini at least boleh faham tak macam mana boleh dapat graf ni? Megat and Ulia dapat betul dah soalan ni. Siapa lagi dapat betul? Ulia, Megat dah dapat dah. Akil dengan Amar macam mana? Saya dapat juga. Siapa tu? Amar ke Akil? Akil. Akil dah dapat dah Amar macam mana Amar? Dapat juga. Dapat dah. Okey, alhamdulillah. Jadi bentuk dia. Kita mungkin perlu buat step by step lah. Kita mungkin perlu buat step by step untuk menunjukkan satu fasa kepada satu fasa supaya kita dapat graf tu. Sebelum kita skill kita melonjak ke atas sedikit lah. Kita kena buat satu persatu secara berperingkat. Bila dah cekap nanti tak perlu dah buat satu persatu. Kita boleh buat laju. Okey, ni yang Ulia hantar minggu lepas, last kelas. Ini Megat yang hantar hari ni. Betul semua. Okey, ini semua betul. Akil dengan Amar pun dah Amar ni, ini yang dia hantar box sekejap tadi ni. Yes, betul. Amar dan Buat betul ni. Betul bentuk dia. Hanya label it properly. Ni ada YX, okey. Ni saya tak nampak sangat. Ini pi. Label properly sekejap. Ada yang tak kena dengan graf Amar ni. Kalau di sini pi, maknanya graf sepatutnya line dia kat sini lah. Kat sini line dia. Bukan dekat sini Sini salah. Line dekat situ. Macam itulah. Okey, Amar ada sedikit silap lah. Ada sedikit silap kat situ. Mungkin itu just some careless mistake. Wallahualam. Sebab nampak step yang Amar buat ni atas ni dah cukup baik lah. Dah cukup baik dah ni. Alright. Okey, nombor 2 pula. Oh, ada apa pun nak tanya tentang tangent ni? Okey. Tak ada juga. Alright. Okey, soalan nombor 2. Nyatakan fungsi yang diwakili oleh setiap graf yang berikut. Alright. Kita tengok soalan nombor 2 ni. Soalan 2A dulu. Graf dia apa dia? Kita tengok beberapa fakta. Satu perkara, kita tidak tahu amplitude. Amplitude untuk graf tangent tidak diketahui. Sebab dia tak ada amplitude. Amplitude tiada. Apabila sebut tiada, graf asalnya kita nak dalam bentuk ini. Y bersama dengan tangent A, BX tambah C. So A, kita sebenarnya tak tahu. Tetapi untuk soalan ni, kita anggap bersama dengan 1. Okay? Soalan ni sebenarnya kalau masuk exam memang nanya budak-budak lah. Sebab kita tak tahu nilai A. Mana siapa-siapa boleh tahu nilai A dengan garisan tangent? Kita tak tahu. Ini hanya anggapan saja. Sahaja, anggapan saja. Sebab kita tak ada maklumat tentang apa-apa pun nilai A ni. Tidak ada magnitude, tidak ada nilai negatif, minimum atau maksimum. Dan kemudiannya kita tengok dia punya color. Color untuk tangent Y bersama dengan tangent X ialah apa? Apa color dia? Color tangent X saja nilai maknanya nilai B ni memang 1. Dia punya color dia ialah 180 darjah ataupun pi. Okey. Jadi di sini color dia apa? Color dia ialah pi. Bermakna apa? Bermakna
dalam di dalam graf dan julat yang diberikan iaitu 2 pi di antara 0 sehingga 2 pi. Mari saya guna merah bagi nampak kontras sikit. Di antara 0 sehingga 2 pi, di sini ada 2 kitaran. Okay, kita ada separuh kitaran sini, ada 1 kitaran di sini dan separuh lagi kitaran. Maknanya ada 2 kitaran. 2 kitaran. 2 kitaran ataupun color dia ialah pi radian. Sama dengan untuk graf tangent X. Bermakna di sini color dia dan kitaran dia sama. So, dia punya nilai B ialah 1. Okay. Siapa masih confused macam mana kita boleh dapat nilai B 1? Ada apa-apa nak tanya di sini? Tak ada cikgu. Semua faham Kejap Faham, cikgu. saya nak faham sikit. Itu siapa yang nak faham kan tu? Amar ke? Akil. Akil. Alright. Di sini kita kena tengok nilai tangent balik lah. Graf tangent. Kalau kita tengok Y bersama dengan tangent X. Ini kita dah go through dah. Memang bentuk dia macam ni Bentuk dia macam ni. Sini 2 pi. Ini pi. Dia punya asintot dia pi per 2 dengan 3 pi per 2. Ini untuk tangent X. Dan color dia berapa? Color dia ialah pi radian. Kitaran ada 2. Ada 2 kitaran untuk julat yang diberi ni. Maknanya sama dengan graf yang diberi ni. Makna dia punya nilai B-nya adalah 1. Sama dengan nilai B untuk graf ini. B bersama dengan 1. Cikgu saya pening sikit apa. Macam mana dapat nilai 1? Okay. Main sekejap. Saya tengok kalau ada bukan video lama. Saya deletekan ni dulu. Allahu Akbar. Okay. Kita tengok awal balik kita buat ni dulu. Kita buat graf ni dulu. Mana dia? Di sini. Di sini kita buat dulu. Ada lagi tak sebelum tu? Di sinilah kita tengok. Yang tadi tu pun boleh. Sinilah kita tengok. Ini adalah graf tangent yang kita belajar dulu. Sekejap saya tengok mana lagi yang sesuai nak tunjuk. Yang ini ke? Saya cuba delete kan mana-mana yang tak perlu. Okay. Saya tunjuk ni lah. Alright. Ini yang mula-mula saya perkenalkan garisan tangent. Okay. Kita dah buat jadual dah kat sini. Dan kita dapati bentuk grafnya sebegini. Cuba tengok sendiri di sini kan. Berapa kitaran yang kita ada. Kitarannya kita ada setengah di sini. Setengah kitaran. Kita ada 1 kitaran penuh di sini. Dan ada setengah lagi kitaran di sini. Bermakna ada 2 kitaran. 2 kitaran kesemuanya. Itu boleh faham Akil? Boleh cikgu. 2 kitaran. Dalam julat 0 ke 360 darjah. Ada 2 kitaran. Bermakna skala dia ialah 360 darjah bagi dengan 2. Iaitu 180 darjah. Ataupun pi radian. Kita katakan dari sini ke sini lah. Itu adalah dia punya skala. Okey, setakat ni okey. Okey. So color tu dia
Dia dia macam mana cikgu? Color ni maknanya dia punya satu complete kitaran ataupun Satu kitaran dia. satu kitaran ataupun satu hayunan. Okey. Oh, Okey, satu hayunan. Itu dia maksud color. kalau satu bentuk yang Komplit lengkap. lah. Oh, satu kala 180 darjah. So, Untuk kalau- Untuk tangent saja 180 darjah. Kalau untuk tangent ni, kalau yang separuh tu dia tak dikira satu kitaran lah. Yang separuh tak dikira satu kala lah. bukan. Dia tak dikira. Yang ni dia 90 darjah saja. Tetapi dia setengah kitaran. Di sini pun 90 darjah saja, tetapi setengah kitaran. Bermakna satu komplit kitaran darab 2 lah, 90 darab 2 iaitu 180. Okey, untuk tangent. Saya delete balik ni. So far boleh faham Akil? Boleh. Saya nak proses sikit. Okey, tak apa. Alright, itu untuk tangent. Tetapi untuk sin dan cosine, color dia bukan 180. Color dia 360. Okey, color dia 360. Di mana satu kitaran, tengok untuk ini untuk cosine. Bermula daripada 1, turun ke kosong, dia kembali semula pada 1. Kalau kita teruskan, dia akan ulangi bentuk yang sama semula. Jadi ini mewakili satu kitaran. Dan satu kitaran ni mengambil 360 darjah ataupun 2 pi radian. Bermakna dia punya color dia 360. Dan sin pula, ini sin. Lebih kurang macam cosine. Dia punya satu kitaran dia 360 darjah. Satu kitaran dia 360, maknanya kitaran dia adalah 360 darjah. Okey? Akhirnya kita buat conclusion untuk graf sin dengan cosine. Color di sini Color dia adalah 360 darjah ataupun 2 pi radian. Ini untuk sin dan cosine. Tetapi untuk tangent, color dia ialah 180 darjah. Alright. Tetapi semuanya bergantung kepada nilai B, nilai pemboleh ubah B. Disebabkan untuk 3 graf sin, cosine dan tangent yang baru kita tengok tadi, nilai B-nya adalah 1. Tapi apabila kita perkenalkan nilai B yang bukan 1, jadi dia dah jadi sedikit complicated. Kat sini tadi. Disebabkan yang ini ke? Yang ini tadi, yang ini graf tangent tadi. Dia punya color dia berapa? Okey, sini color dia berapa? Graf tangent ni. Color dia berapa? Akil, rasanya berapa dia punya color dia? Saya rasa color dia 180. 180? Saya tak pasti lah cikgu. Di sini dia berbubuh dalam pi. Ini adalah satu kitaran. Dan dia berhayun daripada pi per 4 ke 3 per 4, iaitu sebanyak pi per 2. Bermakna color dia adalah pi per 2 radian ataupun 90 darjah dia punya color. Okey? Dan dia ada 2 kitaran. Dia 2 kitaran daripada 0 sehingga pi sehingga pi radian. Ada 2 kitaran. Kalau graf tangent yang biasa, color ialah pi radian. Ini sekiranya B bersama dengan 1. Tapi sekarang ni color dia bukan pi, tapi pi per 2. Bermakna B dia adalah 2.
dan diberi di sini B bersama dengan 2 kat sini. Akil, boleh ikut so far? Boleh ikut lagi cikgu. Alright. Jadi di situlah itulah impact nilai B tu beri kan. Nilai B tu dia akan menggandakan dia punya kitaran dan dia akan membahagikan dia punya color. Jadi color bila B bersama dengan 2, color dia akan jadi pi bahagi dengan 2. Ini untuk tangent. Kalau sin pula, kalau B bersama dengan 2, color dia akan jadi 2 pi bahagi 2, iaitu pi. Itu kalau B sama 2 untuk graf sin. Okey, Safa, boleh ikut lagi? Boleh. Cikgu, color ni dia ni ya macam berapa banyak kitaran dalam color ke? Dia kitaran dengan color ni dia opposite. Dia opposite, okey? Kalaulah kitaran, satu kitaran macam ni lah saya tunjuk Kalaulah satu kitaran bukan kataran. Katakanlah satu kitaran mengambil satu kitaran dia ialah 360 darjah. Bermakna color ialah 360 darjah. Kalau dua kitaran bukan ni lah, bukan samaan juga. Satu kitaran dalam 360 darjah. Tapi kalau dua kitaran dalam 360 darjah, bermakna color ialah 300 darjah bahagi dengan 2, iaitu 180. So kitaran tu hanya bilangan hayunan dia. Bilangan hayunan dia dalam julat 360 darjah tu. Tetapi color punya pula ialah 360 darjah bahagi dengan bilangan kitaran. Oh, dah faham je, dah faham. Okey. Bahagi dengan bilangan kitaran untuk sin dengan cosine. So, macam mana? Conclusion dia untuk sin color ialah 360 darjah bahagi dengan kitaran. Berapa bilangan kitaran dia ada? Okey, untuk cosine pun sama. Color ialah 360 darjah bahagi dengan bilangan kitaran. Tapi untuk tangent lain lah. Color ialah 180 darjah dibagikan dengan kitaran dia. Bilangan kitaran dia 180. Beza daripada sin dengan cosine. Okey. Okey, cikgu. Alright. Kita teruskan. Nanti kalau ada kekeliruan sikit lagi tu, insya-Allah dia akan clear up as we go on. Insya-Allah. Okay? Alright. Ini tadi saya dapat correction dah sikit tadi. Amarnya ni kena bubuh kat sini instead Okay, terus. Ini semua saya dah delete dah. Okey, ini untuk soalan 2A, sekali lagi dia melibatkan graf tangent. Dan kalau kita tengok dia punya color ialah pi, iaitu 3/2 tolak setengah, iaitu 1 pi. Bermakna B adalah bersama dengan 1. A pula kita anggap sebagai 1, anggapan saja sebab kita tak tahu daripada graf ni. Alright. Translasi pula macam mana? Tengok nilai 3 dekat situ. Graf tangent bermula pada y bersama dengan 3. Bermakna ada translasi. Translasi apa? 0.3 lah basically. Makna dia naik ke atas 3 unit. Bermakna
C adalah 3. Jadi dia punya graf dia ialah Y bersama dengan A bersama dengan 1. Kita anggap saja. Tangent B bersama 1, maknanya tangent X lah. Tangent X tambah 3. Jadi ini dia jawapan dia untuk soalan A. Okey, siapa ada yang tak faham tak tentang macam mana saya dapat jawapan tu tadi? Saya dapat juga. Dapat kan? Faham juga, faham. Dapat, ada yang dia bagi jawapan ni. Tadi ini Ulia bagi jawapan. Ulia bagi jawapan betul. Y bersama dengan tangent X sambung 3. Betul tu jawapan dia. Okey, yang lain pun dapat juga. Ada siapa yang tak dapat tak? Ataupun tak sempat nak buat? 2A saya dapat juga. 2B pun dapat juga. Alhamdulillah. Okey, di sini kita dapat nampak jelas Ini adalah garisan tengah dia, iaitu Y bersama negatif 1. Dan amplitude dia jelas. Amplitude dia ialah A bersama dengan 2. Ini A bersama dengan 2. Jadi kita dah tahu nilai A. Kemudian dia punya color berapa? Cuba kita tengok bilangan gitaran. Ini mungkin susah sikit. Bilangan gitaran berapa? Ini satu gitaran. Satu gitaran. Ini 2 gitaran. Dan ini 3 gitaran. Ada 3 gitaran. Berapa nilai B berapa? 3. 3, exactly. Ada 3 gitaran. Tetapi macam mana kita nak tahu ini nilai A dah tahu, B dah tahu, C pun kita boleh tahu sebab dia ada anjakan, dia ada translasi. C bersama dengan berapa ni? Dia turun ke bawah 1 unit. Jadi C adalah Negatif 1. negatif 1. Aduh, apa ni? Sebab dia ada translasi ke bawah. Translasi. Macam mana dia translasi? Translasi kosong negatif 1. Bermakna C adalah negatif 1. Diturun ke bawah satu unit. Tetapi macam mana kita nak tahu? Bentuk macam sin atau mungkin cosine. So sin ke cosine? Macam mana kita nak tahu? Sin atau cosine? Mana satu ni? Cosine. Kita kena tahu bahawa cosine bentuk dia bermula kalau cosine Y bersama cosine X dia bermula daripada 1. Macam tu. Kalau sin dia bermula daripada kosong. Begitu. Jadi disebabkan dia bukan bermula pada kosong atau bukan bermula di sini bukan bermula di situ, bermakna ini bukan sin. Ini adalah cosine. Jadi itu kena bijak sikitlah. Kita kena retilah bentuk cosine dan apa beza cosine dengan sin ni. Jadi ini adalah cosine, bermakna Y adalah bersama dengan A berapa tadi? A adalah 2. Cosine B adalah 3. B dan C negatif 1. Jadi inilah jawapan dia. Okey ni? Ada soalan? Tak ada soalan ni. Tak ada. Okey. Di sini jawapan Ulia. Ulia punya jawapan betul. Okey. 2 betul dah tu. Cosine pun betul. B betul. Negatif 1 pun betul. Semua betul. Okey. Alright. Ada soalan tak untuk B? Untuk soalan nombor 2? 2B? Tak ada issue. Okey dah faham you. Alright. Good. Kena buat banyak latihan ni sebab nanti sebab ada bahagian selepas ini akan bergantung pada pengetahuan kita macam nak melakar graf. Ada lagi nanti selepas ini. Jadi pastikan sebelum kita move on, pastikan faham. Pastikan color apa dia, kitaran apa dia, amplitude, nilai maksimum, pastikan semua faham.
Kalau tak faham, kita ulang balik lah, bagi faham juga. Baru kita boleh move forward. Okey, soalan nombor 3, ada berapa orang try? Ulia ada. Ini siapa? Ini Ammar kot tadi. Ammar hantar tadi. Hantar last minute tadi yang hantar. Saya tak check lagi, tak sempat nak check. Ulia saya dah check dah betul jawapan dia. Alright. Dia beri A sin BX tambah C. Okey, dia dah bagi tahu dah julat dia ni. Amplitude graf tak ada 3. Senang cerita. Amplitude 3. Amplitude 3 bermakna nilai A berapa? Nilai A berapa? 3 cu. 3 lah. Senang cerita. Okey, dia dah sebut di sini, dia dah bagi tahu di sini, ini graf sin. Okey, kalau sin X, kalau lah sin X saja, maknanya B bersama dengan 1. Skala dia ialah 360 darjah. Tetapi this time skala dia bukan 360 tapi 90 darjah. Okey, skala 90 darjah bermakna B adalah berapa? B adalah berapa? 4 atau kita sebut 360 darjah bagi dengan 90 darjah. Sebab dia punya skala dia 90 bermakna ini adalah bersama dengan 4. Boleh juga buat cara ni. Tapi kalau tangent janganlah buat 360. Kalau tangent 180 bagi 90. Jadi B bersama dengan 4. Okey. Next dia kata nilai minimum adalah -2. Nilai minimum -2. Okey, sekarang kita kena tanya sikit diri kita sendiri. Kalaulah kita tengok Y bersama dengan 3 sin 4x apalah tanpa ada C, kita akan dapat macam ni. Ini untuk ni ada berapa? 4 lah. Banyak kita heran. Tak apalah, saya buat sampai 180 darjah kat sini. Tak cukup ruang dah. Okey, kalaulah tidak ada nilai sin sampai kosong, C bersama kosong. Berapa nilai maksimum dan minimum? Maksimum berapa? 3. Minimum berapa? -3. Okey, tetapi sekarang ni nilai minimumnya -2. Maksudnya apa dia? Maksudnya ada translasi ke atas. Tambah 1. Tambah 1. Ada translasi ke atas bermakna C adalah bersama dengan 1. Okey, ada siapa yang confused tak macam mana C bersama 1 ni? Maknanya graf tu kalau saya buat warna merah, maknanya dia dah ada anjakan ke atas. Lebih kurang macam tu lah. Dia naik atas situ. 1 kat situ. Kat sini nilai minimumnya -2 dah. Nilai maksimum dah jadi 4 dah. Okey, boleh faham tak situ? Boleh cikgu. Faham. Alright. Tak ada soalan Good. Bermakna untuk soalan A-nya adalah 3. B-nya seperti kita dah discuss 4 dan C-nya adalah 1. Macam itulah. Okey, macam itulah. Dan disuruh lakarkan. Okey, lakaran dia kita buat elok lah. Labelkan Y dengan X. Labelkan elok. Untuk 360. Selalunya saya buat macam ni lah. Saya bagikan separuh jadi 180. Jadi separuh lagi 90 sini. Jadi di sini mesti 270. Dan dia ada 4 kitaran. Jadi mungkin saya penuhkan sini jadi 45 darjah. 135 darjah. 225 darjah. Tambah 45 lagi. 315 darjah.
Dan saya adakan satu garisan sebagai guide saya. Lebih kurang macam itulah. Ini nilainya 1. Sebab dia ada anjakan ke atas satu unit. Okey. 1. Oh. Sekejap, saya kena adjust sikit kot. Tak boleh adjust dah. Saya panjangkan saja. Macam itulah lebih kurang. Ini 4. Dan sini -2. Jadi kita bermula dari sini. 4. Lebih kurang macam itulah. Itu satu kitaran. Saya punya herut benyok lah sikit garisan dia. Saya pun dah boleh silap dah. Dia bukan sampai ke 90. Saya buat balik. Maknanya dia kena lalui sini. Kena lalui sini. Kena lalui semua titik tu. Sampai 4. Okey, lalu situ. Pergi -2. Lalu situ lah. 4 balik. Lalu situ. Pergi -2 balik. Itu balik. Nanti kita akan check pula. Lebih kurang lah. Tak cantik tak apa. Asalkan betul. Ada 4 kitaran tak? Ni 1, 2, 3, 4 kitaran. Dah betul tu. Jadi inilah bentuk dia lebih kurang. Lebih kurang lah. Okey. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ni? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey, pastikan kita lukis garisan merah ni. Pastikan ada garis tu supaya kita punya guideline. Kata kita punya guideline senang. Kita nak kena pass through point yang pada garisan tu. Okey, kalau tak ada kita boleh bergerak. Siapa yang jawab betul? Udia jawab betul. Saya dapat jawapan ni daripada Ammar. Saya belum tengok betul-betul lagi. Nampak graf dia. Ini sampai 360. Kiri dan kanan ni macam sama saja. Ammar hantar 2 kali. Sama saja nampaknya. Dua salah cikgu. Apa dia? Dua-dua graf salah. Dua graf salah. Kita tengok Zat. 360. Ada berapa kitaran? 1 kitaran. 2 kitaran. 3 kitaran. 4 kitaran. Ada 5 kitaran. Ni tak betul ni. 5 kitaran. Yalah ini ini berapa kitaran? Ini 1, 2, 3, 4, 5 kitaran juga. Memang tak betul. Dia ada 4 kitaran saja. Okey, itu silapnya lah. 4 kitaran saja 4 kitaran saja. Okey, di situ silapnya. Jadi teruskan praktis lakar graf ni. Very very important. Dan saya tak mampu nak cover ke semua practical punya praktis ni di dalam kelas ni. Dia kena buat di luar kelas. Sebab bila masuk dalam kelas ni dia akan ambil masa yang lama. Alright, jadi cubalah di masa sendiri di rumah. Okey, setakat ni pun kita dah cover untuk exercise ni dah 50 minit dah. Habis dah. Ada 40 minit lah. Kita start 10 minit lewat tadi. 40 minit dah kita cover. Tapi terpaksa juga saya spend masa tu sebab kena bagi faham. Tapi selepas ini korang kena buat sendiri kat rumah. You have to own your own you have to be responsible for your own understanding of the concept. Saya ni sebagai enabler saja. Saya cuba membantu supaya dapat korang guide yourself untuk memahami konsep yang diterangkan ni. Okey. Soalan nombor 4. Kita gerak soalan 4. Ni dia senang sikit dah. Di sini dia dah beritahu soalan untuk sin bawah ni. 3/2 dah sini beritahu nilai A. Jadi amplitude dia berapa? Amplitude dia sudah tentulah berapa? 3/2 je. 3/2. Kemudian kolom yang kedua ni disebut bilangan kitaran. Kemudian ada slash color. Maknanya kita kena buat dua-duanya sekali. Di sini dia memberikan apa maksudnya tu? Nombor 3 di situ.
itu memberikan kita nilai kitaran. Jadi kalau kitarannya 3, colornya berapa? Kalau dia 360 bahagi 3. Exactly. 360 bagi 3. Tetapi kita tak boleh sebut 360. Sebab dia dikata dia guna pi. Oh. Dia guna pi, jadi kita kena pun guna language yang sama lah. Jadi 2 pi per 3. 2 pi bahagi 3. Jadi kita guna itu. So ini dah betul lah ni. Translasi berapa? Translasi dia tambah kosong sini. Mana translasi dia ialah Kosong. 01 lah pula. 00 lah. Okay, 00. Kita buat bentuk macam ni lah. Sebab translasi ni elok lagi kalau kita guna vektor punya notation. Kalau sebut kosong sini boleh pakai juga, tapi risau terkeliru orang nanti. Okey, kalau kita nak lakarkan graf, dah mudah dah sini. Okey, bubuh saja 3/2 sini. Negatif 3/2 di situ. Ini ada susah sikit sebab dia nak pi saja kan. Jadi pi kita kena sebabkan dia punya kitaran ni ada 3. Dia ada 3 kitaran. Ini 3 kitaran. Kalau julat dia 2 pi. Tapi kalau 1 pi saja kitaran dia, 1 pi saja dia punya julat dia, kitaran dia ada 1/2. Jadi di sini bilangan kitaran kat sini dah mula jadi agak questionable. Sama ada kita sepatut bubuh 3 atau kita bubuh 1/2. Jadi eloklah kalau kita tumpukan perhatian kita dengan color dia. Sebab color dia lebih menggambarkan keadaan yang betul. Sebab kitaran ni bilangan kitaran ni sangat subjektif. Dia kata bilangan kitaran ni dalam julat pi atau dalam julat 2 pi. Jadi ini jadi masalah sikit lah. Jadi masalah sikit. Okey, kalaulah bilangan kitaran untuk julat pi ni ada 1/2, maknanya saya kena bagikan graf ni kepada 3. Jadi pi per 3 ini 2 pi per 3. Betul, 2 pi per 3. Dan dia start daripada sini. Sekejap syukur tak elok. Sekejap. Saya buat besar sikit. Saya buat panjang sikit lah. Jadi ini Y, ini X. Ini 3/2. 3/2 lah. 3/2. Ini negatif 3/2. Alright. Maknanya dia bergerak atas. Pergi masuk sini, masuk situ, pergi ke sini. Maknanya ada 1/2 kitaran. Begitulah. Okey, ada soalan di sini? Tak ada cikgu. Sekejap lagi saya nak faham yang last. Satu cara nak check dia, kita test. Kita guna calculator. Sekiranya X bersama dengan pi, berapa? Mana kalkulator saya? Ini cara nak test lah, sama ada kita jawapan betul. 3/2 darab sin. Saya kena ubah change dia punya mode kepada radian. Jangan lupa. Jadi sekali lagi, 3/2 darab sin kurungan 3 darab pi. Kita tekan shift dulu, tekan exp ni, tutup kurungan. Kenapa tak boleh? Sekejap. Shift pi. Okey, tutup kurungan. Tak. Jawapan dia kosong. Jadi betul lah.
Jadi Faham cikgu. jadi ini test cara nak test. Maknanya ini kosong. Betul. Itu dah betul lah. Katakanlah sekarang ni pi bersama dengan x bersama dengan 3/2. Sekiranya x bersama dengan pi per 3. Kalau pi per 3 nya maksudnya sini jadi y bersama dengan 3/2 sin 3 darab pi per 3 maknanya darab sin pi lah. Jadi 3/2 ni tak penting sangat sebenarnya. Darab sin pi. Sin pi. Jadi kosong. Jadi betul lagi titik sini. Betul lagi titik di sini. Kalau kita nak check pun kat sini pun nanti sure betul juga. Guna saja calculator dan test. Test sendiri kita akan dapat betul. Alright. Dan di sini kita tahu ini adalah graf yang betul. Bukannya terbalik macam ni. Kalau terbalik ini menunjukkan nilai A dia berapa? Kalau terbalik. Nilai A dia ialah negatif 3/2. Tapi disebabkan positif kan? Jadi kita buat bentuk yang proper untuk sin. Saya delete balik. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Faham cikgu. Okey. Untuk tangent pula. Amplitude berapa? Amplitude tak ada. Okey. Alright. Sekarang nilai B dia 2. Okey. Kalau kita bercakap tentang kitaran untuk 360 punya ni, jadi berapa sepatutnya dia punya bilangan kitaran? Ni saya sebut dalam 2 pi lah. Macam tu bagi terang sikit. Berapa bilang kitaran sekiranya tangent 2x? Kalau tangent x berapa kitaran dia dalam 2 pi? Dalam julat 2 pi? Ada 2. Kita tengok daripada graf tangent hari tu. Tapi kalau tangent 2x dia ada berapa banyak kalah? Ada berapa banyak kitaran? 4 cikgu. 4. Tapi saya bubuh sini dalam 2 pi, julat 2 pi. Julat 2 pi. Kalahnya berapa pula kalau ada 4? Nilai B dia, kalah dia adalah pi per B untuk tangent. Pi per B. Maknanya pi per 2 lah. Pi per 2. Okey, boleh? Bilangan kalah dia. Dia punya bilangan kalah. Kalah dia, pi per 2 radian. Okey. Kalah untuk sin ialah 2 pi per B. Kalah untuk cosine ialah 2 pi per B. Tetapi kalah untuk tangent ialah pi per B. Okey Ini kena ingatlah ni. Ataupun boleh faham, boleh lakarkan balik graf dia. Itu perbezaan dia. Kalau untuk sin, cosine dan tangent. Okey. Next, translasi macam mana? Dia bergantung pada nilai C. Jadi translasi dia ialah 1, betul. Ataupun saya tulis ni sebagai 0,1. Alright. Lukis, nak lakar graf. Julat dia pi saja. Okey, bermakna saya bahagikan sini supaya jadi pi per 2. Pi per 4. 3 pi per 4. Okey. Dia ada kitaran 4 kalau julat dia 2 pi ataupun 2 kitaran saja kiranya julat dia pi. Jadi kita lukislah juga dia punya asintop di sini.
Asymptote dia sekarang berada di sini. Dan dia ada modulus. Maknanya kesemuanya mesti jadi positif. Ini graf untuk tangent. Tangent 2x. Tanpa modulus pun sama. Ini pula kalau tak ada modulus begini bentuknya. Tetapi disebabkan ada modulus, dia dah jadi positif semuanya. Dia dah jadi sebegini. Okey. Dan kalau tak ada modulus, patutnya grafnya sebegini. Tetapi saya dah buat silap tu sebenarnya. Sekejap Saya bukan adjust balik. Saya akan adjust balik di sini. Ini sepatutnya bukan part C ni. Itu sepatutnya adalah satu part C dia dekat bawah. Part C X ni kat sini. Itu risau juga tu buat silap. Pi ini pi per 2, ini pi per 4, ini pula 3 pi per 4. Jadi beginilah bentuk dia. Okey tak ni? Ada soalan apa-apa? Okey cikgu. Cikgu sekejap cikgu saya nak Okey, go ahead. print. Take your time. Tak mengapa. Cikgu, Ya. macam mana yang translasi tu saya kurang faham sikit je. Translasi dia bergantung pada nilai C, itu faham tak? Yang bertanya tadi tu siapa? Akil ke? Akil cikgu. Ini nilai translasi, tahu kan? Sebab dia tambah 1. Maknanya dia naik ke atas 1 lah. Maknanya dia naik ke atas 1 unit. 1 unit. Itu je maksudnya. Yang kosong tu macam mana buat yang 01? 01. Oh, ini vektor ni. Bukan vektor, sorry. Ini adalah topik matematik. Matematik transformasi. Ingat tak ni? Ingat cikgu. Matematik transformasi. 3/4 ke 3/5 tak ingat lah saya. 5 cikgu. 3/5 kan? Cuba tengok balik bab translasi ni. Inilah bentuk dia. 01. Yang 02x kan cikgu. Ya, yang 0 tu X, 1 tu Y. Exactly, betul. Okey tak ni? Sekejap, cikgu. Saya nak proses sekejap. Proses. Go ahead, proses terus. Proses memahami matematik tambahan ni memang mengambil masa. Tidak mengapa. It's okay. Asalkan kita berterus terang. Kalau tak faham, terus terang. Kalau saya bergerak dalam keadaan korang tak faham, kita rugi. Dia kosong sebab dia ni cikgu. Tak ada penambahan apa-apa kat bahagian X. Ya, dia tak pergi ke kanan, dia tidak pergi ke kiri. Itu sebabnya. Dia hanya pergi vertikal saja. Sama ada pergi atas atau pergi bawah. Itu saja peranan kepada nilai C. Nilai X dia pun ada cara juga nak bagi. Tapi itu advance topik. Kalau ada translasi dalam X, dia akan bentuk macam ni. Y bersama dengan A sin B. Ini B sekejap. Bukan B macam ni. Bx tambah apa tambah M lah sebut, tambah C lagi. Jadi M ni adalah translasi untuk nilai X. Ini kita tak belajar dalam SPM. Bersyukurlah. Kita tak jadi lebih pening lagi. Bersyukurlah tak ada masuk dalam SPM. Itu dalam mungkin dalam pra-universiti mungkin akan belajar. Cikgu. Ya. Kalau yang kat graf tu kan. Ya. Dia kalau kita nak letak nilai yang macam pi per 4, pi per 2 ni, macam ni kita nak tahu kita nak letak nilai apa? Okey.
Very good question. Agak susah nak jawab soalan tu sebenarnya. I tell you the truth. Macam mana nak jawab First of all, kita kena faham graph tangent dulu. Graph tangent maknanya apabila nilai B ni bersama dengan 1, tangent X saja, bukan nilai tangent 2X apa-apa. Kalau tangent X saja, kita ambil 2 pi lah Maknanya tengah dia pi, sini dia pi par 2, ini adalah 3 pi par 2. Okey. Kita dah tahu dah dia ada asintop dekat pi par 2 dengan 3 pi par 2. Jadi bentuk dia sebegini. Okey, ini boleh tahu tak? Ini boleh faham tak ni? Okey. Boleh. Boleh faham kan? Tetapi di sini nilai B-nya bersama dengan 2. Maknanya dia semua ni dia kena kompres. Maknanya dia bukan 2 pi dah. Katakan ni 2x Maknanya dia dah kena kompres, dia dah kena penyet. Dia kena penyet bermakna sekarang ini bukan 2 pi tetapi pi saja. Dan separuh pada pi ialah pi par 2. Dan separuh kepada pi par 2 adalah pi par 4. Kita kena pandai-pandai lah adjust. Ini selalunya bergantung pada pengalaman. Pi par 4. Jadi situlah saya dapat. Dia macam ni. Bila banyak buat latihan, benda tu semua jadi mudah. Semua jadi mudah. Buat masa ni, begini saja saya boleh ceritakan. Otherwise, satu lagi cara, kita boleh verify guna calculator. Kita letak saja nilai pi par 4 untuk dalam tangent tu. Dapat tak jawapan dia sama dengan graf tu ni jawapan? Atau boleh letak pi bersama dengan y par 2. Dapat tak jawapan yang sama dengan graf tu? Kalau pi par 2, untuk graf tangent 2x, dia sepatutnya kosong. Kalau pi, sepatutnya kosong. Kalau pi par x, dia akan jadi max error. 3 pi par 4, dia akan jadi max error juga. Jadi kita test dengan calculator untuk membantulah kita. Macam mana kita nak tahu nak letak pi par 4, pi par 2, 3 pi par 4 pi ni. Kita guna beberapa taktik yang berlainan lah. Bergantung kepada tahap mana pemikiran kita. Saya sebenarnya guna macam-macam cara dah. Saya pernah guna calculator. Calculator ni maknanya cara menipu lah. Tapi tak mengapa cara menipu pun. Asalkan dia membantu cara kita berfikir. It's okay. Macam mana Akil? Boleh faham apa yang saya ceritakan ni? Boleh cikgu. Tapi itulah nasihat saya, cuba buat latihan lagi. Yang kalau ada latihan ada buku teks ke buku panduan lain ke, cuba buat je. Bagi betul-betul faham. Memang betul sebagai pelajar ni kita ada challenges lah. Sebab homework banyak yang cikgu boleh bagilah. Kadang-kadang mak suruh sidai kain lah. Bagi masuk ayam dalam reban lah. Semua benda tu. Jadi macam-macam challengesnya. Tapi kita gunalah kebijaksanaan kita untuk membahagikan masa kita sebaik-baiknya. Which also mean that kurangkanlah tengok YouTube tu. Kurangkanlah tengok Olimpik tu. Gitulah. Ada pengorbanan yang perlu dibuat. Kalau kita stres, okeylah, bolehlah tengok movie sekejap ke. Hilangkan stres tu. Bila dah okey balik, kita fokus balik pada pelajaran. I know, benda ni tough. Saya sendiri pernah jadi student macam korang juga. Saya pun ada masalah juga dengan time. Begitulah. Jadi kita perlu bijaklah dalam kita memberi prioriti kepada kita punya pelajaran. Cara saya strategi masa student dulu pun tak bagus juga. Sebab saya tak minat geografi, saya tak study langsung geografi. Contohnya lah. Saya study math saja. Mana saya minat. Sampai saya punya geografi saya fail terus. Begitulah. Itu bukan satu contoh yang baik. Tetapi disebabkan saya ni struggle. Saya ni orang yang struggle bila saya tak nampak reason kenapa saya kena perlu belajar, saya tak boleh belajar. Sebab itulah geografi ni saya tak boleh nak belajar. Sebab tak nampak reason. I cannot find justification kenapa saya perlu belajar geografi. Jadi saya punya cara berfikir saya ni complicated sikit. Matematik pula lain. Saya tahu ini penting, matematik ni penting. Saya jadi belajar betul-betul. Sampai saya boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Tapi bila benda yang saya tak boleh dapat reason, saya langsung tak belajar. Saya langsung deprioritize.
Dan saya dapat, bila saya prioritize geografi, saya dapat prioritaskan subjek matematik dan sains. Tapi janganlah ikut nasihat saya pula macam tu. Sebab nasihat saya macam tu pun tak berapa nak bagus juga sebenarnya. Jadi ikut cara masing-masing lah. Okay. Ikut cara masing-masing. Macam mana kita nak memprioritikan kita punya masa kita. Okay, ada apa benda lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay. Jadi setakat sini saja saya boleh cerita. Yang lain tu diharapkan korang dapat fokus di rumah pula ya. Okay, ini jawapan di Ulia. Ulia dapat soalan sains ni. Ulia sains ni betul. Kecuali kat mana? Kecuali tolonglah bagi konsisten. Konsisten jangan bubuh 180 tapi bubuh pi. Radian pi per 3, 2 pi per 3. Otherwise bentuk dah betul lah. Senang 180 pun betul. Tapi disebabkan soalan dia kata julat dia 0 sampai pi. So buatlah graf kita dalam radian. Jangan bubuh degree. Okay Ulia? Okey cikgu. Alright. Graf tangent. Graf tangent yang inilah maknanya. Yang inilah. Yang belah kanan tu tangent X dengan nilai tak ada translasi. Sebab yang ni translasi ni dah betul dah. Hanya make sure that label betul-betul Y dan X. Ini dah betul dah pi. Pi per 2, pi per 4, 3 pi per 4. Dah betul dah. Very good Ulia. Labelkan Y dan X dia betul-betul. Other than that, you should get full mark. Okay. Boleh saya bergerak ke contoh 15? Atau apa nak tanya lagi? Boleh. Kalau Lama juga kita discuss untuk soalan homework kita ni. 1 jam lebih. Alright, kita teruskan. Soalan 15. Contoh 15. Jadi untuk contoh ke-15 ni, dia akan pakai skill melukis graf ataupun melakar graf. Di sini dia kata lukis graf. Apabila lukis graf tu maksudnya kita kena buat properly menggunakan kertas graf. Skill dia semua kena betul. Bukannya kena guna ruler dan kita tidak ada kebebasan untuk menggunakan freehand. Macam ni dah tak boleh dah. Kita guna proper graph paper. Dia sebab dia kata lukis. Sama ada lukis ataupun plot. Pada paksi yang sama, lukis graf Y2X. Dan juga garisan lurus ni. Ini garisan lurus. Y bersama dengan X per 2 pi. Dalam julat, ini julatnya. Seterusnya, nyatakan penyelesaian bagi persamaan trigonometri. Ini soalan ni. Soalan yang tough. Sebab dia suruh selesaikan masalah ini. Menggunakan graf. Okay. Alright. Disebabkan dia suruh lukis, maknanya kita kena ada buat carta ataupun jadual. Ni dia. Nilai X daripada 0 sehingga pi. Okay, kita mesti ada sekurang-kurangnya 8 data point. 8 tu maksudnya dari sini lah. 0 tu, ini 8 data point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Kalau masuk 0 sini jadi 9 lah. Kita kena at least ada 8, 9 lah. Data point. Jadi saya pilih lah 8 atau 9 ni. Saya lukis lah. Saya buatlah carta dia daripada 0 sampai pi. Pi per 8, pi per 4, 3 pi per 8. Kita buat ni. Dan cari nilainya. Gunalah kalkulator, tak mengapa. Gunalah kalkulator. Dan kemudian kita buat pula. Ini untuk Y bersama dengan sin 2X. Kemudian kita buat pula untuk garisan lurus tu. Sebabkan ini garisan lurus, jadi kita ambil nilai untuk 0 sehingga pi saja. Tak perlulah buat sampai 8 data point. Kita dah tahu nilai 0 dan 0,5, jadi kita sambungkan 2 point tu dengan garisan lurus. Mudah. Garisan linear ni memang mudah. Okey. Dan kita lukislah graf. Dan untuk melukis graf, kita kena bijak menggunakan skala pada kertas graf tu. Dapatkanlah jarak-jarak yang konsisten.
Macam ni saya boleh 10 kotak kecil. Untuk 8 data point saya. Ini semua 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Ini bukan yang last ni tak ada. 8. Dan saya letakkan saya punya jadual tu kat bawah ni. Dan mulalah kita letakkan titik-titik pada garisan, pada graf tu. Sekejap, saya delete ni dulu. Saya delete ni dulu. Korang kena berlatih guna graf. Kalau tak ada kertas graf, boleh saja print kertas graf yang saya hantar melalui WhatsApp tu. Okey, jadi kita letakkan titik dia semua. Kita guna kalkulator untuk semua ni. Alright, itu dia titik-titiknya. Jadi sambungkan. Gunalah flexible ruler ke. Kalau tangan kita boleh control well, lukislah. Tapi saya guna komputer, senanglah sikit. Jadi bentuk dia macam ni. Okay, dan saya labelkan properly. Okay, saya bubuh paksi dia, X, Y semua ada situ. Dan saya ada juga label untuk graf tu di sini. Label dah ada dah. Nice. Dah nice dah. Ini garisan lengkung sin. Kemudian kita buat garisan untuk garisan lurus. Garisan lurus dia apabila X bersama dengan Y, X bersama Y lah. X bersama dengan pi, X bersama dengan pi, Y bersama 0,5. Jadi inilah titiknya. Dan dia disambungkan dengan asalan. Jadi dapatlah garisan. Garisan lurus begini. Okey. Dia nak selesaikan satu masalah. Masalah apa tu? Sekejap. Masalah yang dikemukakan ialah, alamak. Keep lah. Masalahnya, ini dia. Benda tu. Benda itu, bersama dia tu. Alamak, macam mana nak delete ni? Okey dah. Delete dah. Kita nak selesaikan benda ni. Bagi faham betul-betul Tengok betul-betul, bagi faham betul-betul. Jadi ini dia yang kita cuba nak selesaikan. Allah. Okey. Alright. Dia nak kita selesaikan persamaan ini. Ada satu saja pun boleh ubah, X saja. Dia tak ada Y, tak ada apa. Jadi kita cuba selesaikan. Okey, cara nak selesaikannya macam ni Tengok betul-betul Pastikan boleh faham apa yang saya ceritakan ni. Kalaulah saya bawa ini ke kanan, dia jadi X. Maknanya dia akan jadi 2 pi sin 2x bersama dengan X. Betul ke tak ni? Ini boleh faham tak setakat ni? Faham cikgu. Tak Saya harap lukis graf ni tak ada masalah. Okey. Disebabkan kita ada garisan sin 2x dan garisan ini, kita kena bagi bentuk dia sehingga ini saja. Kita tak mau 2 pi ni. Kita tak mau 2 pi. Jadi kita nak buangkan dia. Jadi apa kita buat? Kita bahagilah dengan 2 pi. Bagi sebelah kanan apa dengan 2 pi. So dia jadi apa? Dia jadi sin 2x bersama dengan x per 2 pi. So, bila kita dah dapat bentuk tu, kita dapati apa dia? Kita dapati persamaan 2x, sin 2x ni sama dengan graf ni. Sin 2x. Dan x per 2 pi ni sama dengan graf sin y bersama dengan x 2 pi. So, apabila dia ada tanda persamaan, maknanya kita kena cari titik persilangan di antara dua garisan ni. Titik persilangan di kat mana? Ni ada kat sini. Dan satu lagi over kat sini lah. Ada dua titik persilangan.
2 titik persilangan. Dan kita kena bacalah. Okey, itu yang pertama sekali. Yang belah sini, yang sini tak ada masalah. Di sini penyelesaian dia adalah X bersamaan kosong, tak ada masalah. Dekat sini kita guna graf. Kita lihat nilai X nya berapa. Berapa nilai X kat situ? Nilai X nya ialah 0.47 pi. Itu kena bergantung kepada kebolehan kita membaca graf. Ini nilainya adalah 0.47 pi. Begitulah. Alright, boleh faham tak sini? Saya terpening. Pening. Okey, bermakna untuk 2 pi sin 2x tolak x bersamaan kosong, x ialah kosong atau x adalah bersamaan 0.47 pi. 47 pi. Pening tang mana tu Megat? Sekejap saya cuba brain balik. Alright. Yang lain macam mana? Pening ke, sakit kepala ke, COVID-19 ke apa? Saya faham, tapi nak cari titik persilangan kalau apa graf pi tu lambat sikit. Dia memang lambat. Proses dia memang lambat. Yes. Saya akui. Kena pandailah tengok skala dia ni. Saya okey, cuma maybe kena banyak sikit latihan lah kalau nak makin senang. Exactly, ya Megat. Exactly. Itu saya tak dapat nak nafikan. Memang kena invest sedikit time. Masa tu kita kena belanjakan sikit untuk buat latihan ni. Nanti ada latihan tu insya-Allah. Memang saya bagi nanti. Baik. Tapi itulah, bila saya bagi latihan tu buatlah kat rumah. Buat betul-betul lah. Kalau kita tak buat nanti kita tertinggal. Tinggal rugi. Jadi jawapannya ialah inilah dua ni. X bersamaan kosong ataupun X bersamaan 0.47 pi. Alright. Oh, sebenarnya kita boleh juga check dengan Desmos. Itu cantiknya ada Desmos ni. Sekejap Desmos. Apa tadi? Y bersamaan sin 2x. Itu graf dia. Ni ada sedikit masalah ni. Satu lagi y bersamaan dengan macam mana ni? 1/2. Bukan macam ni. Sama dengan x per 2 pi. Macam mana pi okey, pi macam tu boleh. Alright, kita dapat dah. Graf saya tuliskan tadi memang betul. Tadi dia bersilang dekat sini. Kosong-kosong. Dan bersilang dekat sini. Masalah kita ada ni, dia tak bagi dalam sebutan pi. Dia ada bagi tahu 1.4. Sekejap saya cuba ambil. Dia bagi tahu koordinat dia betul-betul tu. Saya pinjam dia sekejap. Saya masukkan balik dalam sinilah. Okey. Tadi penyelesaian dia kalau ikut Desmos, X ialah kosong atau X adalah bersama dengan 1.454 pi. Bukan pi, radian, sorry. Radian. Ini jawapan Desmos. Jawapan saya tadi kosong, X bersama dengan 0.47 pi radian. Cuba kita check baliklah, betul tak jawapan saya? Anggaran saya ni betul tak? How close or how far it is? 0.47 darab dengan pi dapat berapa? 1.476. 1.47. Dia lari sedikit lah. Okey lah, not bad. 1.477. 1.477 radian. Ini jawapan saya berbandingkan jawapan yang sebenarnya dalam Desmos. Begitulah. Tapi tak jauh bezanya. So kira boleh lah.
bolehlah. Boleh diterimalah. Gitulah. Okey, ada apa lagi nak tanya? Tak ada cikgu. Ya, tak ada, kita tengok contoh ke-16 pula. Seperti yang saya pernah cakap kan, topik trigonometri adalah fungsi trigonometri adalah topik yang berat. Jadi inilah kita dapat topik yang berat. Hadapilah. Dia akan mengambil masa untuk memahaminya. Okey, sekarang kita dapat lakarkan, bukan lukiskan. Lakarkan. Lakarkan graf y bersama dengan 3 cos 2x tambah 2 bagi bagi x julat dia kosong dengan pi. Seterusnya tentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri berikut. Ni dia. Soalan macam ni selalu keluar SPM. Selalu keluar SPM. So, perhatikan betul-betul cara penyelesaian dia. Tolong. Okey, tolong perhati betul-betul. Boleh disuruh lakarkan graf. Bila lakarkan graf ni memang tak boleh keluar lah. Kita kena lakarkan betul-betul lah. Kita kena lakarkan betul-betul. Okey. So, kalau cosine graf. Cosine graf dia bentuk macam ni. Okey, dia bermula daripada 1. Ini negatif 1, 1. Ini kalau y bersama dengan cosine x. Ini 360 darjah. Ini adalah 0 darjah. Itulah bentuk dia. Tetapi sekarang ni dia punya B dia kedua. Bermakna dia punya satu kitaran dia ialah pi. Ini 0. Ini adalah pi. Okey, bilangan kitaran dia ada 2. Dia punya color dia adalah pi. Dan nilai amplitude dia 3. Bermakna kita ubah sedikit-sedikit lah. Bermakna ini 3, ini negatif 3. Maknanya sekarang ini y adalah bersama dengan 3 cosine 2x. Tetapi dia ada pula tambah 2. Kalau tambah 2 ni maksudnya dia ada anjakan ke atas. 2. Punya 2. Bermakna nilai maksimum dia dah jadi 5 lah. 3 tambah 2 jadi 5. Dalam nilai minimum dia negatif 3 tambah 2 jadi negatif 1. Okey. So, kalau saya nak lukis graf, saya lukislah besar-besar, tak ngapa. Okey, yang tengah-tengah ni saya tak maulah berbual part Cx. Saya berbual apa? Ini adalah nilai y bersama dengan 2. Ini y ini adalah 2. Dan saya lukis part Cx dekat bawah sikit. Lebih kurang. Dan sini adalah negatif 1. Dan 5 dekat sini. Okey. Dan sini adalah pi. Tengah dia pi par 2. Tengah dia lagi pi par 4. Tengah ni lagi 3 pi par 4. Dan bentuk dia mesti macam sama macam saya lakar kat atas ni. Okey. Bermakna dia kena lalu di sini. Buat warna merah lah pula. Warna merah lah pula. Bagi ada kontras. Okey. Dia melalui titik 5. Dia melalui titik sini. Dia melalui titik sini. Sini. Sekejap ya. Buat elok-elok. Dan juga di sini. Okey. Jangan bubuh di sini ya. Jangan bubuh di situ ya. Salah. Okey. Kat situ salah. Okey. Jadi kita bolehlah lukiskan grafnya lebih kurang. Lakar bukan lukis tapi lakar. Sebaik mungkinlah. Kena berlatih juga semua ni. There you go. Ni dah betul lah. Dan labelkan dia y bersama dengan 3 cosine 2x tambah 2. Okay, so far so good tak? Boleh faham tak? So far okay, Cik. Alright. Okey cikgu. Okay, ini kalau jawab ni dah dapat 1 point dah. Sekarang kita nak jawab soalan A. Jalan soalan A ni boleh jadi pening sikit. Dia kata apa?
Dia kata 3x cosine 2x sama dengan pi tolak 2x. Okey. Cuba kaji sedikit perbezaan antara graf kita ni dengan 3x cosine 2x. Apa yang bezanya? Yang bezanya dia ada x kat tengah ni. Jadi kita kena buangkan x tu. Kita buangkan x tu. Macam mana nak buang? Kita bahagi dengan x lah. Dan kalau sebelah kiri bagi dengan x, sebelah kanan pun kena bagi dengan x. Jangan bahagi x sebelah kiri saja, kanan biar macam tu. Dah salah dah. Okey. So dia akan jadi 3 cosine 2x bersama dengan pi per x tolak 2. Okey, sampai sini boleh faham? Sampai situ boleh ke? Boleh faham Alright, sekarang kita dah dapat satu graf yang konsisten dengan satu persamaan belah kiri ni, expression yang konsisten dengan graf kita. Konsisten dah. Belum konsisten, sorry. Ada lagi, di sini ada campur 2. Belum konsisten, alamak. Belum konsisten, dia ada campur 2 ni. Kitanya tak ada campur 2. Siapa nak buat macam mana? Alih negatif 2. Kita alihkan ataupun kita kata macam ni pun boleh juga. Kita kata campurlah 2. Campurlah 2 ke sini. Jadi apa jadi? Dia jadi 3 cosine sekejap. Cosine 2x tambah 2 bersama dengan pi per x. Okey. Dah konsisten ke tidak sekarang ni? Dah sama dah kan? Expression kita sebelah kiri ni dah sama dengan expression graf kita. Yang tinggal kita tak ada, yang sebelah kanan ni kita tak ada lagi. Okey. Alright. Jadi apa kita kena buat? Maknanya kita kena lukis satu lagi graf. Lukis graf y bersama dengan pi per x. Okey, boleh faham tak sekarang ni kenapa kita kena lukis y bersama dengan pi per x? Nak cari titik persilangan. Nak cari titik persilangan, exactly. Saya nak tanya semua 4 korang ni, masanya sebenarnya tinggal 5 minit saja lagi. Garisan y bersama dengan pi per x ni garisan lurus ke garisan tak lurus ni? Garisan lurus ke tak lurus? Siapa boleh cerita kat saya? Tak pasti cikgu. Apa dia? Saya kurang pasti. You see, untuk satu garisan lurus dia ada persamaan apa dia? Y bersama dengan mx tambah c, betul tak? M adalah keturunan, c adalah pintasan y. Ingat lagi tak? Ingat cikgu. Di mana lokasi x? Lokasi x ada di atas, tapi x ini ada di bawah. Kita ada masalah sikit. Sebab ini bukan garisan lurus. Dan saya harap soalan sebegini tak keluar SPM. Ini agak sukar untuk dilukis, dilakar, agak sukar. Okey, satu caranya kita boleh guna kalkulator untuk test. Macam inilah. Saya guna warna hijau ni saja. Harap-harap boleh nampak. Kalau x bersama dengan kosong, y bersama dengan berapa? Kalau x bersama dengan pi, y bersama dengan berapa? Okey, kalau x bersama dengan pi, y bersama dengan pi per pi bersama dengan 1. Okey, dia itu dah okey dah. Maknanya dia akan berada di sinilah. Okey, ini 1. Okey, setakat ni okey tak? Titik pi, titik hijau tu. Okey cikgu. Okey. Kalau x bersama dengan pi, jadi y bersama dengan 1. Itu okey Masalahnya kalau x bersama dengan kosong, y bersama dengan berapa? Cuba tengok kalkulator. Jadi apa? Okey. Pi bahagi kosong. Pi bahagi kosong jadi berapa tu?
pi bahagi kosong. Jadi jeng. Math error. Itu jadi masalahnya. Itu yang jadi masalahnya. Jadi macam ni nak lukis. Satu saya harap-harap soalan macam ni tak keluar SPM. Tetapi saya kena cerita juga. Sebab bentuk graf ini adalah bentuk graf level untuk matrikulasi, untuk asasi sains, untuk degree, bukan untuk SPM. Alright. Jadi satu cara lagi, kita kena pilih satu nilai X yang sangat kecil, bukan kosong. Katalah saya ambil nilai X bersama dengan 0.1 lah katakan. Jadi pi bahagi 0.1. Jadi 31. 31. Bermakna apa? Bermakna kalau saya buat dalam bentuk limit, ni dah complicated dah ni. Limit X menghampiri kosong, Y per X ini adalah bersamaan dengan infinity. Jadi graf dia akan jadi macam ni. Allah mahu Allah. Jadi susah ni. Jadi macam tu. Itulah jadi satu masalahnya. Okey, kalau korang tak faham yang ni, saya tak dapat nak salahkan korang. Sebab ni bukan level SPM. Okey. Jadi kalau kita tengok garisan ni, anggaplah korang faham garisan hijau tu. Okey, berapa bilangan penyelesaian dia? Dia suruh cari bilangan penyelesaian dia. Dia tak suruh cari nilai penyelesaian. Dia suruh cari bilangan penyelesaian. Berapa bilangan penyelesaian? Ada satu saja bilangan penyelesaian. Ialah satu. Ini saja dia nak. Dia tak mau kita selesaikan. Dia tak mau kita cari nilai dia. Tak perlu. Dia suruh cari bilangan penyelesaian. Jadi satu. Kita hanya kira berapa banyak dia bersilang garisan tu. Dua garisan tu bersilang. Okey tak ni? Okey cikgu. Okey lah. Yang garisan hijau tu susah sikit lah nak okey. Itu lain kali lah. Okay, saya rasa somehow tukang tulis buku ni ada sedikit confused lah dengan syllabus SPM. Saya nak delete ni. Okay, the point is sekarang ni kita kena cari berapa banyak titik persilangan antara dua garisan lengkung tu. Itu saja. Okay, kalau tak faham pun saya nak bergerak sebab kita ada 1 minit saja tinggal. B. Dia kata apa? 3 pi cosine 2x bersama dengan 8x tolak pi. Okay. Sekali lagi kita kena compare balik. Kita punya yang sebelah kiri ni konsisten tak dengan kita punya persamaan? Konsisten tak? Tidak konsisten. Sebab apa? Sebab kita ada pi. Kita ada pi di sini dan kita tidak ada minus 2 kat situ. Jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi di sini kita bagi dengan pi. Di sini pun bagi dengan pi. So jadi 3 cosine 2x bersama dengan 8 pi x tolak 1. Okey, masih tak selesai lagi. Kita kena ada campur 2. Jadi kita campurlah 2. Campur 2 situ. So kita akan dapat 3 cosine 2x tambah 2 bersama dengan 8 per pi x tambah 1. Okey, sampai sini boleh faham ke tak? Faham je. Faham Tapi kena buat latihan ni. Okey, sekarang kita dah ada satu bentuk yang serupa dah dengan graf. Kita tak risau dah, tetapi kita perlu risau yang sebelah kanan tu. Yang sebelah kanan tu, ini adalah garisan lurus ini memang garisan lurus. Saya nak guna warna apa? Warna hitam lah pula. Jarang saya guna warna hitam. Nanti ink warna biru saya cepat habis. Ni dia. Y bersama dengan
8 per pi X tambah 1. Jadi kita lukis. Ini garisan lurus ya. Sebab ini bentuk, ini adalah kecerunan dia, ini adalah pintasan Y. Bermakna graf dia, pintasan Y dia adalah di sini. Garisan hitam tu. Nilai 1 tu. Itu pintasan Y. Dan kalau pi pula. Kalau X bersama dengan pi. Kalau X bersama dengan pi, Y, apa benda ni? Kalau X bersama dengan pi, Y adalah 8 tambah 1 ataupun 9. Bermakna, okey, 9 ni dah off the chart dah sampai kat sini lah lebih kurang. So, kita lukis garisan lurus. Kita sambungkan terus. Begitulah lebih kurang. Jadi, cuba tengok titik persilangan ada berapa banyak? Ada berapa banyak? 1 cikgu. 1. Jadi itulah dia bilangan penyelesaian. Bilangan penyelesaian ialah 1. Disebabkan apa? Sebab dia kata equation ni bersamaan dengan itu. Belah kiri sama dengan kanan. Maknanya belah kiri adalah garisan cosine tu. Belah kanan adalah garisan lurus tu. Apabila dia bersamaan, itu adalah titik persamaan antara dua garisan lengkung tu. Okey, boleh faham? Okey cikgu. Ada soalan? Masa dah habis. So far faham cikgu, tapi kalau nak buat tu mungkin slow sikit cikgu. Itu saya faham. Okey. Sebab itulah kita ada latihan. Latihan ni please take your time. Ada banyak soalan tu. Kalau boleh buatlah kesemuanya. Kalau tak boleh, buatlah paling kurang pun nombor 1 dengan 2. Baik. Tapi buatlah 4-4 sekali. Okey cikgu. Okey ya. Okey, ada apa lagi nak tanya tak? Sebelum kita bersurai. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Okey. All the best to you. Try buatlah homework ni as soon as possible. Kalau boleh buat lepas kelas ni, buat. Kalau stres sangat, benda banyak tak faham, okeylah, pergilah minum kopi sekejap, mandi ke, tengok movie sekejap. Lepas tu malam ni buat. Tak faham tanya cikgu. Alright. Assalamualaikum. All the best to you.